Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Saya Dr. Aizam Ahmad, pakar ENT ataupun pakar masalah telinga, hidung dan tekak dari Pusat Perubatan Pakar Kedah Medical Center. Masalah dengkur dan tidur berapnea adalah sebenarnya masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat kita. Tetapi masyarakat kita sering memandang perkara ini sebagai remeh. Maksudnya menganggap dengkur ini adalah satu perkara yang berlaku normal semasa tidur. Tapi sebenarnya dengkur ini ada banyak kesan buruk kepada masalah dengkur yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Dan untuk tidur berapnea ini ataupun sebenarnya tidur apnea ini bermaksud berhenti bernafas semasa tidur. Dan apabila anda berdengkur, tiba-tiba anda berhenti bernafas, inilah yang akan kita kongsikan ataupun saya ingin berkongsi untuk topik ini dengan lebih detail nanti selepas inilah. Okey, untuk risiko dan faktor penyebab, suka untuk saya berkongsi tentang fisiologi tidur itu sendiri. Tidur adalah satu proses yang sangat kompleks. Semasa kita tidur, sebenarnya badan kita berehat, otak kita berehat dan sel-sel badan bertumbuh untuk berfungsi dengan lebih baik dan supaya kita lebih bertenaga keesokan harinya. Dan tidur ini prosesnya yang sangat kompleks, memerlukan kita sebagai manusia untuk mengalami proses tidur ini, kita perlu menjalani ataupun mengikuti prosesnya secara lengkap, mengikuti tidur yang nyenyak dan juga tidur yang tidak nyenyak. Dan untuk proses yang normal, kita perlu mengalami proses ini secara kitaran, dan kitaran lengkap ini akan memberikan tidur yang berkualiti. Dan faktor-faktor bagaimana terjadinya dengkur ini sebenarnya adalah disebabkan sekatan pada salur pernafasan, terutama pada salur pernafasan atas. Dan penyebab kepada salur pernafasan ini terutamanya adalah tisu-tisu lemak yang berkumpul, dan ini terjadi pada golongan yang mengalami berat badan yang berlebihan. Dan kita semua maklum bahawa populasi masyarakat ataupun populasi penduduk Malaysia, bilangan peratusan yang mengalami masalah obesiti semakin meningkat, dan ini menyebabkan sekatan saluran nafas kita blok ataupun tersumbat, dan ini menyebabkan dengkur menjadi semakin ketara. Dan di samping itu, faktor-faktor lain seperti bengkakan kelenjar tonsil ataupun tisu hidung yang mengalami radang, terutama di kalangan orang-orang yang mengalami alahan hidung, dan bengkakan seperti ketumbuhan yang dikenali sebagai polip, dan ini menyebabkan faktor penyumbang kepada masalah ini. Dan untuk kanak-kanak yang mengalami masalah sindrom yang dikenali sebagai sindromik pediatric group, seperti Down syndrome dan sindrom-sindrom abnormal yang lain, struktur muka ataupun tulang muka yang tidak sepadan dengan umur juga menyebabkan masalah dengkur dan tidur berapnea ini berlaku. Dan untuk makluman semua, tidur berapnea ini iaitu tidur berhenti bernafas ini dikira apabila seseorang itu berhenti bernafas dalam jangka masa 10 saat, melebihi 10 saat, maka dia dikira berhenti bernafas semasa tidur. Okey, gejala ataupun tanda-tanda dengkur dan tidur berapnea ini sebenarnya dapat diklasifikasikan tanda atau gejala semasa tidur itu sendiri dan juga gejala semasa di waktu siang. Okey, semasa tidur selalunya kita dapat sejarah pesakit daripada pasangan pesakit. Semasa tidur biasanya pesakit akan mengalami dengkur yang sangat kuat. Ia dikenali sebagai loud snoring. So, dengkur yang sangat kuat ini biasanya mengganggu pasangan untuk tidur ataupun boleh mengganggu orang lain di dalam satu rumah. Maksudnya dengkur kuat itu didengar daripada dalam bilik hingga ke luar bilik. Dan yang kedua adalah kerap bangun ataupun terjaga semasa tidur, di mana pesakit akan rasa tercekik, shocking, tercekik dan berhenti bernafas dan terpaksa beralih-alih tempat semasa tidur, dan kerap bangun tidur untuk membuang air kecil ataupun berpeluh semasa tidur. Dan mereka ini sepatutnya tidur itu rehat, waktu rehat, tetapi mereka terpaksa bekerja semasa rehat, semasa tidur. Seterusnya, gejala-gejala di siang hari. Apabila bangun, pesakit ini walaupun mereka tidur yang lama, tetapi mereka merasa susah untuk bangun pagi.
Dan apabila bangun pula, mereka akan rasa tak puas tidur, sebabnya tidur tidak sempurnalah, tidak berkualiti kerana kerap terbangun. Dan boleh jadi mereka juga mendapat gejala seperti sakit kepala di waktu pagi, iaitu morning headache, tidak fokus ataupun tidak bertenaga di siang hari, mengantuk, letih berpanjangan. Dan juga ada juga kes-kes di mana terlibat dengan kemalangan jalan raya kerana tertidur semasa memandu kenderaan. Dan gejala bagi kanak-kanak adalah sedikit berbeza berbanding dengan orang dewasa, di mana pada kanak-kanak jika kita dapati orang dewasa menjadi kurang bertenaga, letih dan mengantuk, ada keadaan pada kanak-kanak mereka menjadi hyperaktif. So sekiranya ibu bapa mendapati anak mereka menjadi hyperaktif dan berdengkur, maka itu adalah tanda-tanda awal untuk mereka mendapat penyakit yang dikenali sebagai tidur berapnea ataupun obstructive sleep apnea ini. Masalah ini sebenarnya boleh dikenal pasti oleh pesakit sendiri ataupun pasangan pesakit ataupun ibu bapa. Untuk pesakit sendiri, sekiranya mereka mengalami gejala-gejala seperti yang dibincangkan tadi, contohnya sangat mengantuk, letih di siang hari dan juga tidak fokus pada pekerjaan, mereka boleh datang ataupun mendapatkan rawatan. Dan sekiranya pasangan pesakit mengalami ataupun mendapati pesakit mengalami gejala-gejala yang saya bincangkan tadi, maka mereka boleh membawa pesakit berjumpa dengan doktor. Dan doktor sendiri juga akan melakukan pemeriksaan dan juga siasatan untuk mengenal pasti tahap dengkur dan tidur berapnea kepada pesakit. Pemeriksaan merangkumi pemeriksaan di bahagian kepala, leher untuk melihat struktur-struktur dan juga sekatan yang berlaku kepada pesakit, terutama di dalam bahagian tekak dan juga di bahagian hidung. Dan sekiranya kita suspek pesakit mengalami masalah ini, kita akan menjalani ujian yang dikenali sebagai ujian sleep study ataupun ujian analisa tidur. So, ujian sleep study ini boleh dilakukan di hospital ataupun di rumah itu sendiri. Dan semasa ujian ini dijalankan, beberapa elektrod dimasukkan ataupun elektrod diletak pada tubuh badan pesakit untuk kita melihat perubahan fisiologi semasa tidur, dan juga terutama dari segi kekurangan oksigen semasa tidur, dan dia akan memberi keputusan tahap mana keterokan dengkur pesakit itu sendiri. Untuk rawatan yang kami sediakan di Pusat Rawatan Pakar Kedah Medical Center, ia merangkumi rawatan secara holistik. Ia merangkumi rawatan modifikasi of the lifestyle. Kita ada sediakan ubat-ubatan merangkumi jika pesakit mengalami alahan hidung dan juga kekerapan bengkak tonsil, kita akan sediakan beberapa jenis ubat. Dan seterusnya, jika pesakit adalah calon untuk pembedahan, maka beberapa pembedahan boleh dilakukan, merangkumi pembedahan di bahagian hidung ataupun pembedahan membuang kelenjar tonsil. Ini terutama kes kanak-kanak yang mengalami bengkak tonsil dan berdengkur, so kita akan advance untuk operation. Dan sekiranya pembedahan dilakukan dan pesakit masih lagi berdengkur, dan kita boleh nasihatkan pesakit untuk mencuba ataupun dinasihati untuk memakai alatan bantuan pernafasan semasa tidur yang dikenali sebagai CPAP machine, iaitu bantuan pernafasan semasa tidur. Untuk nasihat ataupun kesimpulan tentang masalah dengkur, tidur berapnea dan juga masalah yang berhubung kait kita bincangkan ini, suka untuk saya memberi nasihat kepada semua bahawa yang pertama kita kenali sebagai sleep hygiene ataupun menjaga kesihatan tidur itu sendiri. Yang pertama, pastikan kita tidur mengikut waktu yang ditetapkan. Untuk seorang dewasa, jumlah masa tidur yang diperlukan adalah 6 hingga 8 jam sehari, dan untuk kanak-kanak, terutama kanak-kanak sekolah, adalah 10 hingga 13 jam satu hari. Yang kedua adalah elakkan menggunakan bilik tidur untuk perkara-perkara lain selain daripada tidur. Terutama di zaman teknologi dan digital ini, seringkali kita mengamalkan ataupun habitual kita sendiri
untuk bersosial media menggunakan Facebook, Instagram sebelum tidur. Jadi ini adalah tidak baik kerana dia mengganggu kualiti tidur. Yang ketiga, amalkan pemakanan dan cara hidup yang sihat, iaitu mengurangkan berat badan, di mana berat badan yang berlebihan sememangnya mengganggu proses tidur itu sendiri, seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Sebenarnya anda mengalami masalah yang kami bincangkan sebentar tadi, anda boleh berhubung dengan unit kesihatan di Pusat Rawatan Pakar Kedah Medical Center. Sekian, terima kasih.